So Alif sekarang bersama dengan dua orang pengasas. Boleh kata pengasas kan? Pengasas. Dia bukan pengasas. Bukan pengasas. Pengasas dia the head. The head. The head of organisation. Senang cerita dia orang kuat. Orang kuat. Committed lah kan. Committed. Ya, committed. Encik Khalid dan juga Encik Raja. Abang Raja lah. Kita sembang abang-abang. Abang-abang lah. Kita santai-santai. Ni memang best lah buka puasa kat sini. Dengan background dia, dengan anak-anak dekat belakang, orang keliling pun. It's very very nice. Mungkin Ali tak boleh nak tanya anak-anak ni bang. Mungkin yang diorang terjejas dengan dadah ni. And what do you have, apa yang diorang kena lalui ni, Ali tak boleh nak tanya diorang lah. Mungkin Abang Raja dengan Abang Khalid sendiri boleh kongsi lah dengan situasi sebenar dekat negara kita ni. Sekarang situasi penggunaan dadah kan teruk kan, memang teruk. Kalau kita tengok the last statistik yang LK keluarkan 180 something thousand kan yang di-detect tahun 2019. Okey. Itu tak termasuk yang dulu yang dah ada dalam rekod 350,000. Kalau ikut UN, dia out of the 450,000 tu dia times by 4. Okey. Jadi dah 1 million lebih dah pelanggan dadah dekat Malaysia ni, yang pengguna dadah lah, itu bisa. Bila cakap dadah ni, dia penyakit-penyakit yang datang dengan dadah pun banyak ah. Banyak sekali orang kata yang datang sekali dengan dadah ni, dia kaitan. Saya selalu cakap masalah yang berkaitan dengan dadah. Dadah is a different issue. Dadah kadang kita cerita pasal penagihan, kita cerita tapi yang datang sekali dengan penagihan tu a lot of issue. Kalau lelaki tu of course kadang-kadang kita cerita dia tak ada IC lah, sakit. Kadang-kadang sakit HIV, hepatitis C, TB. This is the orang kata yang datang sekali dia panggil tu dual diagnosis. Ada penyakit lain yang datang. Ada lagi yang datang dengan mental health issue. Ada yang dia panggil drug psychosis. Drug psychosis. Dia masalah yang ada kaitan dengan orang kata mental. Yes, mental. Jadi sekarang ni kalau kita tengok the drug of choice, masalah penagihan dadah sekarang ni, dadah pilihan adalah dadah yang berasaskan chemical, kimia. Okey, ni Ali nak kena tanya. Mungkin kita pun nak mengubah stigma pemikiran orang kan. Yang paling kritikal lah. Macam Alif sendiri pun mungkin Alif pun kita tak belajar kan, sebab kita tak tahu dunia ni. Kan? Macam orang bila dengar HIV ke pun kan, orang macam aku tak nak rapat dengan kau lah. Pada kita kelakar benda ni. Kelakar kan? Kelakar. Because HIV yang sebenarnya misinformation. Dia 3 cara je dia boleh transmit, boleh dijangkiti. Sekali melalui seks sambang. Keduanya kongsi jarum, itu pun jarum yang dah tercemar. Ketiganya through blood transfusion. Kan? Kalau misalnya kata Alif luka, saya yang kononnya ada contoh ada HIV, saya terluka. Kalau bertemu pun tak pasti pasal apa. Dia punya virus tu you kill, one tu dah mati. Dia boleh hidup dalam darah dia. Orang jenazah yang ada HIV, cara urusan dia lain juga. Kalau HIV ni, kalau kita nak uruskan jenazah HIV dah macam biasa. 32 penyakit, campur penyakit lain pun sama aja kita menguruskan, orang kata sama dengan masalah HIV. Tak ada masalah, yang sebenarnya tak ada masalah langsung pada saya lah. In fact sekarang kami orang pun bukan saja menguruskan orang kata jenazah yang ada kaitan dengan masalah penagihan dadah. Orang biasa pun sekarang dah panggil kita. Kadang-kadang orang biasa yang tak mampu, orang biasa yang kata minta tolong pasal kita cukup. Kita ada manpower, kita ada tempat. Kalau ada pergi kat rumah pemulihan lelaki kita ada memang satu tempat untuk menguruskan jenazah yang cantik. Okey. Ni Ali nak kena tanya, mungkin soalan ni macam sensitif sikit lah. Kira macam kanak-kanak ni tahu tak yang diorang ni affected by drugs? Ada tak orang yang isolate diorang ni? Macam tu Alif tertanya. Yes. You know? Kita cerita dengan masalah seksual. Kalau tengok rumah kita ni tak ada pun signboard yang mengatakan anak-anak yang terjejas oleh masalah penagihan dadah. No. Kalau kita tengok rumah perlindungan dan penjagaan kanak-kanak saja. Because saya ada mak tu ada juga orang kata pengalaman dengan kanak-kanak. Kadang-kadang dia tanya saya, ayah, dulu rawatan orang
orang kata rawatan HIV untuk kanak-kanak, dia punya specialist pakar dia KL. Tak ada kat sini. Dia tanya, ayah kenapa ayah? Kenapa saya kena pergi KL? Sini kan ada hospital. Why? They don't know. Dia tak tahu. And then kat sekolah pun, even cikgu dia bila kadang-kadang bila kita hantar dengan van kita kan, kadang-kadang dia kata, ayah please lah ayah, kalau boleh tak kami orang naik kereta ni, kereta yang tak ada logo di IC. Bila dia dah meningkat umur kita daripada kecil kan dah remaja, dia dah faham. But still kita tak berani lagi cakap yes, your medication, ubat ini adalah ubat untuk HIV, pasal kita tahu that HIV is a very sensitive issue. So now because of orang kata kalau belah-belah pantai timur ni lagi isu-isu HIV ni kadang-kadang lagi orang kata very sensitive lah. In fact saya pernah satu ketika nak tengok tahap pemikiran pengetahuan orang tentang HIV, saya pakai signboard. I am HIV positive. Can you shake my hand? Boleh tak salam dengan saya? Saya duduk kat Mega Mall. Nobody, tak ada orang pun, satu orang pun yang datang nak salam. The level, tahap pengetahuan orang di Pantai Timur masih rendah. Tak tahu yang sebenarnya kau salam pun sebenarnya tak ada benda pun. Yes, macam Ali cakap tadi, nak bercakap ke, kadang-kadang orang takut. Macam tadi Ali kerja dekat rumah Casa Femina tu kan, ada bilik yang Ali rasa macam Ali orang normal, Ali tak pernah tengok bilik tu. Bilik detox tu macam penjara lah, lock up lah. Kau kata ni DIC punya detox is the best tempat untuk orang yang nak buang withdrawal symptom. Kalau kau tengok kapasiti lain, detox, kalau itu kau kata macam jail, kalau kau tengok lain kau pengsan terus. Tapi diorang nampak diorang sane ataupun diorang normal kan. Ni about psychological effect juga lah. Withdrawal ni satu benda, why penagih dadah tak nak berhenti isap dadah? Kenapa dia orang susah sangat nak berhenti secara sendiri? Nombor satu sekali, dia nak lalu proses withdrawal symptom tu lah. Apa yang paling ekstrim sekali Abang Ali pernah tengok kira withdrawal? You ambil pisau belit, you potong you punya tangan, lepas tu you bolimau. And this is you talking by experience? Yes. This is that's why I've been through. Orang cakap selalu saya cakap I've been through hell. Saya dah mengalami satu pengalaman yang menyakitkan yang saya anggap macam neraka. Now when I'm back, saya nak buat macam tu. When you talk about detoxification, saya tak panggil detox pun. Tapi saya panggil sick bay. Kalau you go to the lockup, tak ada kipas. Tidur atas simen. So I've been there. So bila kita dah lalui, kita dah rasa penderitaan, kesengsaraan, merempat, melarat, tak terurus, tak berjanggut. Now kita tak mau dia orang rasa macam tu. So kalau you tengok macam tu orang luar, tapi the beauty is that bila kita kunci, dia nampak kita and then tempat dia selesa. Dia psychologically dia punya withdrawal tu dia dah orang kata lower. Dia dah tone down sikit. Orang sekarang mungkin dia tengah tengok aku memang nak berhenti zat dadah ni. Memang 2 minggu saja ke yang part dia punya azab dia tu? Kritikal lah. After 2 weeks tu dah boleh makan dah boleh minum, dah boleh. Tapi tidur tak boleh lagi lah. Tapi dia dah selesa lah. Tak boleh tidur bang? Oh, tak boleh tidur. Tidur you know, orang tak boleh tidur. Kadang-kadang 2 minggu tak boleh makan. 2 minggu tak boleh mandi. 2 bulan bau nasi pun muntah. You just imagine. Ya ke? Ya. Orang kata sakit yang paling sakit adalah ketika orang kata perempuan nak melahirkan anak, kata nyawa di hujung tanduk. Sakit nak berhenti menangis tu 20 kali ganda sakit orang nak. Pegang tangan, pegang kuku pun sakit, pegang rambut pun sakit. Kira badan you sebenarnya tengah nak keluarkan benda tu. Yes, dia penyah toksidan. Detoxification ni penyah, nak buangkan toksin tu, racun-racun yang ada dalam badan. Are you optimistic when it comes to tengok ada orang yang datang masuk rumah and diorang nak berubah? We have no guarantee. Dalam buat you drug work, you have hidayah Allah yang beri. Kita tolong semampu mungkin. Tapi in the end, sana mungkin lah. Itu dia kena doa, kita pun kena bantu dia sebaik mungkin lah. Kira orang yang bila dah habis, dia dah ex-drug addict, dah cure, dah clean, dia punya opportunity untuk bekerja tu ada. Okay, one thing saya nak buat orang kata pembetulan. There is no cure. There is no cure? No, there is no cure. Addiction is a treatable disease. Tak curable. That's why kami orang ni kena very vigilance dia panggil. Buat hati-hati, berjaga-jaga. Jangan dia ada banyak kat luar tu benda-benda yang
mengajak kita. Are you saying that kalau abang sendiri pun Yes, after 20. after abang abang dah clean for I'm almost 20 years. 20 years. Even 20 years pun, do you abang sendiri feel lah rasa macam ada that dia punya temptation tu? Temptation. Yesterday, I thought semalam tidur, I mimpi hisap barang. Member ajak hisap barang. So I nak kena barang terjaga. Ya Allah, berpeluh ni. That Itu is yang 20 years. Yang tak bestnya tu, bila kita mimpi, kita mesti nak hisap. Siap keluar ni mimpi tu. Tapi selalu ni bila kita nak hisap tak dapat. Sama ada polis kejar, jadi kita frust. Dalam mimpi tu. Tak dapat hisap. Jadi kita geram, sarung keluar. Wow. Tidur memang kita, kalau lah aku hisap dia. Habis. Dia kata, one is too many, thousand is none. Habis. That's why orang kata penagih dadah ni, dia kena berjaga-jaga. The first step, jaga. Don't ambil. Dia kata last ke apa, you ambil, you are finished. You are finished. Right. So senang cerita, don't start je. Don't start. In fact, kadang-kadang saya selalu cakap, saya Khalid Hashim, saya adalah seorang bekas penagih. Semua orang cakap, oi Lid, salah. You are not a bekas penagih. Mana ada bekas? Polis bolehlah bekas. Dia dah berhenti, dia tak boleh jadi polis dah. You at any time, you 20 tahun pun boleh jadi penagih dadah balik. Jangan boleh bekas. You are a recovering drug addict. Penagih dadah yang kekal pulih. Mengekalkan buat everyday dia. Kita kena You have to fight tu. Yes. Susahnya adik. Ni nak cerita dah. I don't get involved dengan drug because bila you nak keluar, bila you dah keluar sekalipun, you macam orang kena ni lah, diabetes. Orang kena kencing manis kan, bila dah kena dialisis kan. Dia kena tak boleh, lah. kena dialisis sampai dia. Kita orang pun kena menyentuh juga lah. Bila once you dah jadi addict, you kena lalui pantang larang, jaga step. Sampai lah. Bila dia mati, orang cakap okay, bye-bye addiction. Dah mati baru orang cakap bye-bye addiction. Baru boleh cakap So bye-bye. ayat bekas penagih dadah tu sebenarnya tak wujud. No such thing. Tak ada. Everyone is struggling every single day. Walaupun mungkin tapi jaga jangan. Contoh dia a few things lah, pantang larang. Contoh kan, sakit. You don't know that you sakit. Ada masa orang sakit 20 years dia tak pernah sakit. My friend ada cerita dia seduan. Tapi dia try macam-macam semua tak hilang. Teruk sampai tak boleh nak. Dia try kan, kadang orang sedut dalam plastik bagi nafas, orang kata sampai kita orang kata lemas, Carbon dioxide. dapat lemas baru kita hilang. Tak hilang. Dan otak terus raga. Dia kata bukan orang kata buang yang keruh ambil yang jenis. No. Dia terus kata dulu masa aku isap dadah tak sakit pun. Dia terus ambil the first zat tu. Ambil tu gone. Ambil. Hilang. So semua hilang, habis hilang. Itu yang buat dia rasa ni ubat dia. That's why dia orang kata jangan sekali-sekali don't the first step. Padahal dia punya first step tu adalah bait yang pegang kau seumur hidup lah. Dia tahu tapi because of the sengsara sakit sangat dia kata aku nak try sekali je. Tengok dia tipu. That is in addition dia kata faulty belief system. Sistem pemikiran yang salah. Dia kata alah kau kena sekali 20 tahun dah berhenti. Apa dah hal? Apa dah hal kau boleh berhenti pun kan. Tapi that is the beginning of the problem. Mungkin to wrap it up lah. Apa yang Abang Alif dengan Abang Raja harapkan untuk mungkin orang kat luar sana nak bantu rumah committed ni? How can they help? Dari segi apa? I think saya selalu cakap everybody, semua orang kena melibatkan diri dalam orang kata perjuangan menentang dadah. Kan, addiction kita tak tahu. Addiction selalu saya cakap adalah masalah. Semua orang penagih masalah keluarga. Kalau seorang terlibat, semua orang akan terkesan, terjejas. So semua orang kena melibatkan diri. Semua orang kena main peranan. Kalau kita tengok masalah tu sebagai serius dan kita ambil peranan bahagian kita, perjuangan akan menjadi selesai. Senang sikit, mudah sekali. Mungkin saya ada tenaga, Raja ada idea, Alif ada orang kata idea nak bersama-sama. Satu orang kata kuat tarik tangan. Ada orang ada idea, ada orang ada duit. So kita kumpulkan, kita gather, kita gembelengkan semua ini, kita bantu. Because masalah ni masalah semua orang. Kadang-kadang kita ada adik, ada saudara, ada apa. Tapi kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin hari ni hari kita, esok hari dia, esok ni hari dia, esok hari kita pula. So saya menyeru semua orang agar kita dapat orang kata bersama-sama menggembeleng tenaga macam Alif, macam keluarga Alif dalam menangani masalah musuh nombor satu negara.
punca kepada segala perbuatan jenayah dan masyarakat. Satu, saya minta decriminalize. Janganlah bubur kata penaga dadah ni tak bawa sampah masyarakat, tak guna lah ini kan. Anggaplah kami ni pesakit yang perlukan perubatan dan bantuan. So, bantulah dengan apa cara dia sekalipun agar kita sama-sama berperang lah. Dan bulan Ramadan ni Alif rasa bulan yang tepat lah untuk kita mengajak orang kan. Dan bila fikir balik, bila Alif tengok bila anak-anak ni yang kecil ni, Alif fikir how blessed kita ni sendiri lah. Tak payah nak melalui benda ni dan sentiasa rasa bersyukur. Tu je. I pray for the best for all of us, man. Yes, thank you bro, thank you very much. Jom kita buka buzzer. Okay.